Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada Counting Student Cikgu. Okay, hari ini kita masih lagi modul 4 perkaunan untuk perkongsian. Tapi hari ini kita akan buat latihan pembubaran perkongsian. Okay, ini adalah soalan pembubaran. Latihan pembubaran perkongsian. Okay, seperti mana yang cikgu beritahu sebelum ni. Apabila latihan kita perlu membaca soalan secara keseluruhan. Okey, Wen dan Hong adalah pekongsi-pekongsi dalam satu perkongsian. Mereka membahagikan untung dan rugi sama rata. Pada 31 Oktober 2005, mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian. Penyata kedudukan kewangan pada tarikh pembubaran adalah seperti yang berikut. Aset, alatan kedai 10,200, lengkapan 8,920, akaun belum terima 5,760, inventory 8,400, akaun semasa Hong 480. Dan ekuiti pemilik, modal Wen 20,000, modal Hong 10,000, akaun semasa Wen 1,880, bank 680, akaun belum bayar 1,200. Ini adalah penyata kedudukan kewangan bagi perkongsian Wen dan Hong. Okey, yang berikut adalah butir-butir pembubaran. Alatan kedai dan akaun belum bayar diambil alih oleh Wen pada nilai buku. Inventory dijual dengan harga 7,600. Lengkapan diambil alih oleh Hong pada nilai 7,100. Pelanggan menjelaskan hutang setelah ditolak hutang lapuk RM400 dan diskaun diberi RM160. Belanja realisasi RM980 telah dibayar. Semasa pembubaran, satu bil telefon belum bayar dijumpai bernilai RM330 dan dijelaskan. Pekongsi-pekongsi bersetuju membawa masuk tunai tambahan untuk menampung kurangan modal mereka jika perlu. Baik, ayat ini bermaksud jika pekongsi perlu membayar kepada perkongsian, mereka bersetuju membawa masuk tunai tambahan. Jika mereka perlu bayarlah kepada perkongsian. Okey, anda dikehendaki menyediakan akaun realisasi, akaun modal perkongsi dan akaun bank. Seperti biasa, bila kita menyediakan akaun untuk pembubaran, kita selalunya menyediakan 3 akaun ini iaitu akaun realisasi, akaun modal perkongsi dan akaun bank. Okey, baik, sekarang kita mulakan latihan. Okey, ingat lagi langkah-langkah pembubaran. Langkah yang pertama, kita perlu tutup semua aset-aset kecuali tunai dan bank. Dan kita perlu kreditkan akaun aset dan debitkan akaun realisasi. Okey, jadi sekarang aset yang kita ada ialah alatan kedai, lengkapan, akaun belum terima, inventory. Okey, dan kita dapati bank berada di bawah di sebelah di bawah ekuiti pemilik. Ini bermakna bank adalah overdraft. Jadi seperti biasa, langkah yang pertama, kita tutup semua akaun aset kecuali bank. Okey, jadi bila kita kreditkan akaun aset, kita debitkan akaun realisasi. Okey, mula masukkan alatan kedai. Yang kedua, lengkapan. Yang ketiga, akaun belum terima. Dan yang keempat, inventory. Seterusnya, bila kita dah tutup semua akaun-akaun aset, kita perlu bayar perbelanjaan realisasi. Okey, daripada maklumat yang diberi, perbelanjaan realisasi, kalau kita lihat ada 2. Satu ialah belanja realisasi. Jadi kita bayar. Okey, kita bayar dengan menggunakan bank. Jadi butir dia ialah bank.
belanja realisasi. Yang kedua ialah bil telefon. Kita tulis bank juga, dan kita masukkan jumlah. Okey, jadi sekarang di bahagian pembayaran telah selesai. Dan kita perlu lihat di sebelah, kredit pula akaun realisasi. Apa yang kita dapat? Kita jual inventory. Okey, kita dapat inventory. Butir dia ialah bank. Yang kedua, pelanggan membayar hutang dia. Okey, jadi bank juga butir dia, tetapi jumlah dia berapa? Sebab kita perlu tolak dengan hutang lapuk dan diskaun diberi. Okey, pelanggan kita ialah akaun belum terima bernilai RM5,760. Kita perlu tolakkan dengan 400 dan tolakkan dengan 160. Itulah jumlah yang dibayar oleh pelanggan. Okey, soalnya okey, apa yang diambil alih oleh Wen dan juga Hong? Okey, yang pertama diambil alih alatan kedai. Okey, pada nilai buku. Jadi bermakna alatan kedai Wen ambil alih sebanyak 10,200. Tetapi butir nak tulis apa? Kita tak boleh tulis bank kerana alatan kedai ni diambil oleh Wen. Jadi kita perlu tulis modal Wen. Kita akan tolakkan daripada modal Wen. Yang kedua ialah lengkapan. Dia diambil oleh Hong. Dan butir dia ialah kita kena tulis modal Hong. Okey, dan kita akan tolakkan nanti daripada modal Hong. Jadi bila kita dah masukkan semua maklumat-maklumat dalam akaun realisasi, kita kena buat mencari untung ataupun rugi realisasi. Daripada akaun realisasi ni kita dapati di sebelah debit dia perbelanjaan dia melebihi hasil di sebelah kredit. Jadi oleh itu akaun realisasi ni akan mengalami rugi realisasi. Dan rugi realisasi ni perlu dibahagikan antara Wen dengan Hong dengan menggunakan kaedah sama rata. Sebab soalan mereka membahagikan untung dan rugi sama rata. Okey, bila kita dah dapat semuanya, kita perlu sediakan akaun yang kedua iaitu akaun modal perkongsi. Okey, mula-mula kita masukkan baki awal perkongsi, baki Wen RM20,000 dan baki Hong RM10,000. Dan kemudian kita masukkan juga akaun semasa masing-masing. Okey, kalau kita lihat akaun semasa Hong dia berbaki di sebelah debit. Dan akaun semasa Wen dia berbaki di sebelah kredit. Jadi masukkan akaun semasa masing-masing. Okey, seterusnya kita nak masukkan apa? Yang tadi alatan kedai diambil alih oleh Wen. 10,200 dan lengkapan diambil alih oleh Hong. Dan butir dia ialah realisasi. Okey, seterusnya rugi realisasi kita perlu masukkan di antara Wen dengan Hong. Dan butir dia ialah rugi realisasi. Kemudian kita lihat pula di sebelah kredit akaun modal perkongsi. Tadi di maklumat tambahan diberitahu Wen mengambil alih alatan kedai dan akaun belum bayar. Jadi sekarang akaun belum bayar, kita perlu letakkan di sebelah kredit akaun modal perkongsi. Kerana bila kita tutup akaun belum bayar, kita akan debitkan akaun belum bayar dan kreditkan akaun modal perkongsi. Okey, jadi kita dah kreditkan akaun modal Wen. Jadi sekarang bila dah masukkan semua, kita perlu tutup akaun modal perkongsi untuk melihat sama ada
perkongsi perlu membayar kepada perkongsian atau perkongsian perlu membayar kepada perkongsi. Jadi, bila kita lihat sekarang, kita dapati bahawa akaun modal perkongsi ni untuk kedua-duanya Wen dengan Hong di sebelah kredit melebihi di sebelah debit. Jadi, oleh itu, perkongsian perlu membayar kepada perkongsi. Jadi, kita buat pengiraan dan kita tulis bank untuk jumlah yang perlu kita bayar kepada Wen dengan Hong. Okey, bila dah selesai menyediakan akaun modal perkongsi, akaun terakhir yang perlu kita selesaikan dan kita tutup ialah akaun bank. Okey, yang pertama kita masukkan modal, kita masukkan baki awal bank. Ya, dia mempunyai baki di sebelah kredit bermakna overdraft. Okey, dan hasil jualan inventory kita masukkan dan kita tulis realisasi di bahagian putih. Yang kedua ialah hasil yang kita terima daripada pelanggan kita tadi dan kita tulis juga realisasi. Okey, soalnya apa yang kita bayar? Yang pertama tadi kita bayar realisasi itu belanja realisasi. Yang kedua kita bayar bil telefon tadi, kadar bayaran. Dan yang ketiga kita perlu bayar kepada modal Wen. Dan yang keempat, kita perlu bayar kepada modal Hong. Okey. Dan bila kita dah masukkan semua, kita buat pengiraan, pastikan di sebelah kredit mesti dapat jumlah 12,800 dan di sebelah debit juga 12,800. Jadi bermakna akaun bank juga kita telah tutup. Maka berakhirlah perkongsian Wen dan Hong. Sekian, terima kasih.